Baru-baru ini telah viral satu isu di mana seseorang keluar agama atau murtad. Adakah perkara murtad ini adalah satu isu yang telah lama berlaku? Hari ini Kelibat bercerita nak menceritakan tentang isu murtad yang dikatakan sudah lama berlaku di dunia ini. Bersama kami, Kelibat Pencipta. Assalamualaikum guys, what up, it's your boy Games, Sean on the mic. How's everybody doing? I hope everyone is doing okay. Kali ni aku nak bincangkan satu topik yang agak sensitif, iaitu murtad. Okay, bagi siapa yang tak tahu, murtad ni bermaksud keluar daripada agama Islam. Okay, just nak beritahu korang yang isu murtad ni bukan perkara baru. Perkara ni dah lama dah berlaku kat dunia kita ni. Dan hari ni aku nak menceritakan beberapa cerita yang berkaitan dengan murtad ni. Dan aku akan ceritakan kenapa, apa point aku cerita pasal cerita-cerita ni. Dan aku akan ceritakan kejap lagi. Dan kepada siapa yang menonton, so please tolong support aku. Aku baru nak start YouTube ni guys. Cara korang nak support senang je. Korang just like, comment and share this video. And most importantly, please click subscribe button kat bawah ni. Okay, ini aku nak cerita dua cerita. Okay, first kali cerita yang pertama ni, aku rasa ramai dah tahu cerita yang aku nak cerita untuk first ni. Tapi aku nak recap balik untuk menceritakan tentang isu murtad ni. Okay, cerita dia bermula, ada satu anak jin kecil diperintahkan oleh Allah SWT kepada malaikat untuk bawa dia ke langit. Jadi daripada bumi dia dibawakan dia ke langit. Dari situ dia diajar untuk taat kepada Allah SWT. So daripada dia kecil sampai dia besar, memang dia diajarkan oleh para malaikat untuk taat kepada Allah. Bayangkan dia solat, dia zikir. Dan nama jin kecil ini waktu tu ialah Azazil. Okey, dipendekkan cerita, Allah SWT nak ciptakan sesuatu makhluk yang dinamakan Adam, atau lebih dikenali sebagai Nabi Adam. Kenapa Allah ciptakan dia dengan nama Adam? Sebab Adam ni datangnya dari perkataan Adin yang bermaksud tanah dari bumi. Ketika Allah SWT meniupkan roh di dalam mulut Adam AS, sebelum tu just nak bagi tahu yang roh kita ni dimasukkan melalui mulut, dan apabila kita mati nanti pun roh kita akan dikeluarkan melalui mulut. Okey, so bila sampai je roh tu dekat kerongkong Nabi Adam, masa tu Nabi Adam dia terbersin. Acu! Dan ketika itulah Allah berfirman kepada Nabi Adam, ucaplah Alhamdulillah. Dan kemudian Nabi Adam pun ucaplah Alhamdulillah dan dibalas dengan Yarhamkallah. Dan disebabkan itulah bila kita bersin, sometimes kita kena cakap Alhamdulillah. Sebab itu adalah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Kemudian bila roh tu daripada kerongkong ni dah sampai kepada tangan, belum lagi sampai kaki, Nabi Adam dah mula rasa lapar. Nabi Adam dah nampak macam ada buah-buahan, dah mula rasa lapar. Dari situ kita boleh nampaknya Allah ni menjadikan manusia, memang sikap manusia ni dia terburu-buru. Kalau sebagai contoh, hari ni manusia nampak satu di depan, hari ni juga dia nak. Memang sifat dia terburu-buru. Okey, lepas daripada kerongkong pergi ke tangan dan sampai ke kaki, Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, pergilah kau temui para malaikat itu dan ucapkan kepada para malaikat Assalamualaikum. Dan selepas itu Nabi Adam pun pergi berjumpa dengan para malaikat dan dia pun bercakap Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh semua para malaikat Waalaikumsalam. Lalu Allah berfirman, itulah salam penghormatan dirimu dan salam penghormatan umat selepasmu. Dan sebab itulah bila kita bagi Assalamualaikum kepada semua orang, Assalamualaikum ini menjadi sebuah salam yang menjadi syariat kita. Dan masa itulah Allah memerintahkan semua malaikat yang ada dekat situ, dan masa tu Azazil ni ada dekat situ masa tu. Allah memerintahkan semua malaikat termasuk Azazil ni untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi Azazil ni dia tak sujud. Dia tak sujud kepada Nabi Adam. Lalu Allah bertanya kepada Azazil ni, kenapa kamu tidak mahu sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri? Lepas tu Azazil pun menjawab, kalau nak dibezakan aku dengan Adam, aku lagi bagus. Sebab aku diciptakan daripada api. Nabi Adam ini diciptakan daripada tanah. Dan kenapa aku perlu sujud pada dia? Dan dia berkata lagi, kalau Allah serahkan makhluk ini kepada aku, akan aku buat dia hancur. Dan kalau Allah serahkan makhluk ini kepada aku, akan aku make sure dia buat maksiat kepada Allah SWT.
Daripada sini kita menampaknya Azazel ni dia dah mula wujud perasaan hasad. Perasaan hasad tu dah ada pada diri dia pada masa ni. Dan lepas dia bercakap macam tu pada Allah SWT, dan masa itulah dia dikira murtad dan Allah melaknat dia. Tapi cerita ni tak habis dekat sini. Aku akan sambungkan cerita ni dan aku akan cerita kenapa, apa relatednya dengan tajuk aku hari ni. Okay, satu hari ketika Nabi Adam AS tengah tidur, lepas dia baginda bangun, terjaga daripada tidur, baginda terkejut sebab baginda nampak dekat sebelah dia ada satu makhluk yang sama macam dia. Lalu Nabi Adam AS pun bertanya, kamu ni siapa? Lalu makhluk tersebut menjawab, aku adalah Hawa. Aku diciptakan oleh tulang rusukmu Adam. Dan ini memang Rasulullah SAW pernah bersabda, diciptakan seseorang wanita itu oleh tulang rusuk yang paling atas dan yang paling bengkok. Kalau kita luruskan tulang itu, maka ia akan patah, dan kalau kita biarkan, ia akan tetap bengkok. Selepas itu Allah SWT berfirman, maka masuklah kamu kedua-duanya ke dalam syurga. Tapi Allah SWT uji Nabi Adam masa tu. Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, kau boleh makan apa saja makanan dalam syurga ini, kau boleh minum apa saja minuman di dalam syurga ini, tapi jangan kau dekat satu pohon ini. So bila cerita pasal ni, Azazel yang selepas itu bertukar nama menjadi Iblis, Iblis ni dia tahu tentang cerita ni. Yes, Iblis tahu apa larangan Allah SWT kepada Nabi Adam dan Hawa. So ada riwayat mengatakan ada satu binatang di dalam syurga yang berbentuk seperti ular, dan binatang ni dia boleh keluar dan masuk syurga dan dia tidak akan dihalau oleh malaikat. So dengan binatang yang seakan-akan ular tadi, Iblis ni pun cuba mempengaruhi ular tersebut lah. Dan akhirnya ular tu pun ikut cakap Iblis. Iblis masuk ke dalam rongga ular tersebut, dan akhirnya lepas tu ular tu pun masuk ke dalam syurga. Dan selepas tu kat dalam syurga tu, Iblis tu macam deal dengan ular lah. Aku cakap dalam bahasa yang kita senang faham ya. Dia cakap macam, weh ular, kau pergi dekat Hawa, kau cubalah kau deal dengan dia, biar dia was-was, dan akhirnya dia datang kepada pohon tersebut. Bab Adam, biar aku settlekan. Aku akan buat Adam jadi was-was. Ular tersebut beri was-was kepada Hawa, dan Iblis memberi was-was kepada Nabi Adam. Tapi masa mulanya Nabi Adam ni dia tak terpengaruh. Dia tak terpengaruh dengan Iblis. Langsung dia tak percaya dengan Iblis. Dan masa itulah Iblis membuat satu sumpah yang pertama. Apa sumpah dia? Demi Allah Adam, kau nak tahu tak kenapa Allah tak bagi engkau dekat dengan pohon ni? Allah tak bagi engkau dekat dengan pohon ni sebab dua perkara. First kali sebab Allah tak nak engkau jadi malaikat. Yang kedua, Allah tak nak kekalkan engkau kat dalam syurga. So Nabi Adam yang dengar sumpah ni, dia pun macam percayalah. Sebab apa? Dekat langit ni atau dekat syurga ni, jarang sekali kalau seseorang tu nak buat sumpah. Bayangkanlah kat dalam syurga kau bersumpah. So maksudnya benda ni betul. Dan akhirnya Nabi Adam pun terpengaruh, dan akhirnya dia pun pergi dekat pohon tersebut. Dia makan satu buah nama buah huldi, dan akhirnya Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa, Iblis dan juga ular tersebut ke bumi. So ini part cerita pertama, dan aku akan ceritakan apa kena-mengena dengan tajuk aku hari ni selepas ini. Okay, sekarang aku nak bercerita pasal cerita kedua, iaitu pada zaman Nabi dulu. Nabi macam pernah berjumpa dengan sekelompok orang, dan apa Nabi bersabda masa tu? Kata baginda, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang kemudian harinya gigi garhamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka. So bila dengar Nabi bersabda macam ni, yang sahabat-sahabat yang datang kat sana tu semua macam takut lah, macam siapa yang Nabi masukkan, semua macam takut. Dipendekkan cerita, yang mana yang mendengar Nabi bersabda masa tu, kebanyakannya meninggal dan kebanyakannya wafat dalam husnul khotimah. Cuma tinggal dua orang je masa tu, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ar-Rajal bin Unfah. So Abu Hurairah ni macam takut lah kan, siapa ni kan, adakah aku orang yang akan masuk neraka nanti? Adakah gigi aku sebesar gunung Uhud di dalam neraka nanti? Lepas tu aku just nak ceritakan lah, Ar-Rajal bin Unfah ni adalah seorang sahabat Nabi. Dia ni memang seorang yang kalau anda kata apa-apa yang berjadi, apa-apa jadi dekat ni, Nabi akan hantar beliau dulu untuk pergi berdakwah, sebab dia hafal Al-Quran dan everything kan. Dan kalau kita semua tahu sesiapa yang hafal Al-Quran, automatically memang haram api neraka pada dia. Zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, masa tu muncul seorang Nabi palsu. Nabi palsu ni nama dia Musalamah Al-Khazab. Masa ada Nabi palsu ni, semua orang macam khawatir, macam takut lah. Sebab apa?
dia punya pengikut makin hari makin ramai. Memang ramai. So satu hari memang boleh kata macam hari-hari ada pengikut dia yang baru. So makin lama makin ramai. So Abu Bakar Siddiq pun macam cakap, okey, aku akan menentang Musalamah ni habis-habisan. Memang aku akan lawan dia habis-habisan. So suatu hari Ar-Rajal bin Unfah ni pun pergi minta izin dengan Abu Bakar Siddiq. Dia cakap, boleh tak kalau aku sendiri yang pergi jumpa dengan Musalamah ni, biar aku sendiri yang berdakwah pada dia. Dan lepas tu Abu Bakar Siddiq pun bagi izin pada beliau untuk beliau pergi. So bila dia pergi tu, bila Ar-Rajal bin Unfah ni dah sampai ke tempat tu, dia jadi takut. Sebab apa jadi takut? Sebab dia nampak pengikut Musalamah ni ramai sangat. Memang ramai sangat. So diorang pun berdebat antara diorang semua. Dan lepas tu Musalamah bagi point yang memang betul-betul masuk akal. Dan lepas tu Musalamah ni macam bagi tawaran dekat Ar-Rajal ni. Dia kata, kalau kau ikut aku, kau akan dapat ni. Kalau kau ikut aku, kau dapat ni. Dan akhirnya Ar-Rajal bin Unfah ni pun ikut. Dia murtad dan dia ikut Musalamah Al-Khazab. Apa yang membimbangkan ni, sebab bila dah ada ni, diorang dah ada Quran baru, diorang cipta agama Islam yang baru. Dan bila Ar-Rajal ni pun dah ikut Musalamah ni dia jadi macam besar kepala lah. Dia kata macam, kata Ar-Rajal ni yang ikut Nabi dulu, terus sekarang ni dia dah ikut aku. So maksudnya korang boleh nampak yang aku ni dibuat yang betul. Dan sejak dari tu Ar-Rajal dia pun tarik orang. Dia tarik orang masuk ni, dia tarik. Dan makin ramai orang muslimin yang ikut dia. Cerita Ar-Rajal ni dia ada ending dia. Cuma aku tak nak tekankan ending dia. Okey, daripada cerita kedua-dua tadi, kalau kau boleh nampak daripada cerita first kali cerita pasal Azazil, cerita Iblis tadi, dan kalau kita tengok kisah Ar-Rajal bin Unfah tadi, kita boleh nampak kalau anda kata seseorang tu murtad, dia akan berpaling kepada Allah SWT tau. Macam Ar-Rajal bin Unfah ni, dia tarik orang muslimin untuk join dia. Macam kisah Iblis tadi, dia macam tarik Nabi Adam untuk ingkar daripada arahan Allah SWT. Dan sebab itulah kalau anda kata seseorang tu bila dia keluar saja pada Islam, dia masuk pada agama baru, dia automatically, aku boleh cakap memang kebiasaannya, memang dia akan buat satu macam kempen. Dia akan buat untuk kempen, atau dia akan cakap dengan semua orang, dan dia akan mula tarik orang lain untuk keluar daripada Islam juga. Dia akan tarik lebih ramai orang keluar pada Islam dan berpaling pada Allah. Ada kalanya bila kita bercakap kepada seorang, aku bersumpah kepada seorang yang aku dah keluar pada Islam, automatically orang lain yang tengok tu pun sometimes, dan dia rasa macam dia diuji banyak sangat oleh Allah SWT, dan dia pun akan terfikir nak keluar juga pada Islam. Kalau kita bezakan, sebab contoh macam hukum lain, kalau anda kata macam seorang ni dia mencuri, dia dipotong tangan. So dia potong tangan, automatik dia tahu, dia sedar dah, dia tak akan mencuri lagi dah. Kalau seseorang yang melakukan zina, kena 100 sebatan. Dan dia ingat, dulu aku pernah kena sebat, aku tak nak buat zina dah. Tapi bila kau dah murtad, kau masuk agama lain, indirectly kau akan tarik orang lain untuk masuk agama lain juga. Kalau siapa yang ada pegangan agama, maksudnya ada iman pada diri dia, dia akan tahu apa yang bagusnya agama Islam. Dia akan tahu kemanisan agama Islam tu. Tapi kalau anda kata dia dah keluar, maksudnya kemanisan agama Islam tu dia macam dia dah gone, dan dia tarik orang untuk keluar, untuk lupakan kemanisan agama Islam tu. Dan disebabkan itu, hukum bunuh wajib kepada orang yang murtad. Tapi sebenarnya aku lebih concern kepada orang-orang yang melihat orang yang murtad ni. First kali kita tak tahu dia murtad atau tak. Aku tak nak sentuh bab tu lah. Tapi aku concern pada orang yang mendengar. Bila dengar dia cakap dia nak murtad tu, automatically mungkin lah, kalau anda kata dalam 200 orang yang tengah tengok live tu, mungkin akan ada 2 atau 3 orang yang mungkin dia ni diuji oleh Allah SWT. Dia diuji dengan mungkin daripada mulut orang yang judge dia, atau mungkin dia diuji dengan pelbagai cara lah yang menyebabkan yang dia rasa macam agama Islam terlalu kejam pada dia. Dan bila dia tengok je satu ucapan yang dia kata tu, automatically dia akan jadi macam aku nak keluar Islam juga. Itu yang aku concern kepada orang yang melihat tu. Orang yang melihat tu yang paling aku concern sekali. So nasihat aku kepada orang luar dan kepada diri aku sendiri, dan most importantly pada diri aku lah, sebab aku pun tak tahu aku macam mana. So kalau anda kata kita nampak mungkin ada kawan-kawan kita yang murtad, atau mungkin keluarga kita sendiri murtad, kita kena ingat tau, jaga hati kita. Jangan ada rasa macam terasa macam nak ikut sangat dia pun murtad sekali. Sebab agama Islam ni memang banyak kebaikan dia, banyak manis dia. So aku menyeru pada semua, dan termasuk diri aku sekali, jaga hati, ingat Allah ada. Jangan bila kita tengok seseorang tu murtad, kita pun ada terfikir macam benda yang sama yang dia rasa, dan kita pun ada rasa nak murtad. Ingat, kalau anda kata Allah turunkan satu penyakit, Allah juga akan turunkan satu penawarnya. Siapa sekiranya Allah tak turunkan penawar, maksudnya Allah tu zalim. Dan ingat, kalau anda kata Allah beri ujian kepada seseorang, maksudnya Allah juga akan bagi jalan penyelesaiannya. Allah tak akan uji seseorang itu dengan sesuatu yang kau tak boleh nak settlekan problem tu. No. Kau akan boleh settle problem tu.
Okay guys, I guess this is it. Thank you semua for watching. Alhamdulillah. So, aku a bit touching sikit bab-bab ni sebab aku rasa macam aku sebenarnya rasa nak nangis sampai aku tahan. Sebab apa, benda ni memang menyentuh hati. Menyentuh hati kalau anda kata seorang tu murtad, dia keluar pada agama Islam, memang aku tak tahu nak react macam mana, but dia memang sedih lah. Memang aku boleh cakap memang sedih. Aku hiding my emotion right now. Aku tak boleh nak cerita panjang sangat, tapi nasihat aku kepada semua orang dan pada diri aku, jaga hati kita. Jangan sampai kita ikut apa orang buat. Ada seseorang ustaz pernah cakap dengan aku, kalau anda kata kita nampak satu kekufuran ni berlaku pada seseorang, sometimes kita tak boleh tegur dia sebab kita tak ada authority untuk tegur dia. Kita cuma meracunkan diri kita je. Sebab bila kita nampak orang tu bajak, kita rasa macam aku nak pukul dia. Tapi kita kena sedar, kita tak ada authority. Maksudnya ada authority yang boleh buat. Sebab contoh, kita boleh serahkan kepada JAIS, mungkin mereka boleh buat, dan kita tak ada authority. Tapi personally, ini apa yang ustaz tu cakap lah. So cara untuk kita menentang dia, kita tak perlu beli barang dia, kita tak perlu support bisnes dia, dan kita tak perlu support apa yang dia buat. Sebab tu kalau anda kata Instagram dia, kita tak perlu follow, kita unfollow Instagram dia sekarang. Kalau anda kata TikTok dia, kita just boleh unfollow TikTok dia terus. Atau maybe Facebook dia, tak perlu follow apa-apa media sosial dia. Anyway, thank you for watching semua. Assalamualaikum. Yang buruk datang daripada aku dan yang baik datang daripada Allah. Nasihat aku pada diri aku sendiri dan pada semua orang, dan most importantly pada diri aku, jaga hati kita. Jangan kita ikut apa orang buat. Peace.